Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anda bersama saya Cikgu Alwi dalam V76 Idea Channel. Okey, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk kita menggunakan Google Form di dalam handphone. Okey. Sebelum tu minta tuan-tuan, cikgu yang menonton channel ini supaya anda like dan subscribe serta tekan butang notification untuk anda mendapat berita-berita dan juga bahan-bahan di dalam channel V76 Idea ini. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak install Forms apps, iaitu Google Form yang sebelum ni kita gunakan dalam laptop dan juga komputer desktop. Sekarang hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak install dalam handphone. Okey, yang pertamanya kita buat carian dalam Play Store. Klik Play Store. Okey, kat Play Store tu anda type tu Google Form. Okey, kat sini dah ada paparan dia Google Form for Android. Klik kat situ. Okey, terpapar Form Apps. Okey, di sini saya dah pun install. Okey, bila tuan-tuan ataupun cikgu install, dia akan paparkan yang cikgu install tadi sebagai di create desktop tu. Dia akan letak kat depan paparan handphone cikgu lah, cikgu-cikgu atau tuan-tuan dan puan-puan kat sini. Okey, cari kat depan paparan tu. Kat sini saya nampak kat handphone saya ni Forms app. Okey, kita klik kat Form apps tu. Okey, dia akan keluar Google Form. Okey, pada Google Form ni klik kat Google Form. Okey, ni ada contoh-contoh yang saya dah buat dalam Google Form di dalam handphone saya. Jadi untuk kita buat barulah, macam cikgu ataupun tuan-tuan nak buat form baru, hanya klik dekat tanda tambah kat bawah ni. Okey, di sini akan keluar template. Okey, tuan-tuan tengok kat bawah sekali, create blanks form. Okey, form kosong lah. Jadi dia akan paparkan untitled form dan juga description. Okey, untitled form ni kita tulis tajuk lah. Okey, kalau saya nak bagi contoh. Okey, saya nak buat tajuk berkaitan dengan pengajaran matematik. Okey, saya namakan pelajaran saya ni Kira. Okey, terpulanglah pada cikgu-cikgu dan tuan-tuan dan perempuan untuk buat tajuk ikut kesesuaian dan ikut kreativiti tuan-tuan dan perempuan dan cikgu-cikgu lah. Okey, pada bahagian description ni saya letak kat sini, jom bersama Cikgu Alwi dalam aktiviti mengira. Okey, terpulang pada cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan untuk letakkan tajuk dan juga description kat situ bersesuaian. Okey, selepas itu langkah seterusnya klik kat tambah sini. Okey, kita ambil katalah cikgu tuan-tuan akan cikgu letakkan nama dulu. Yang pertama nama murid. Okey, pastikan nama murid ni dijawab. Letakkan require ni. Okey, seterusnya tambah seterusnya short answer ni tahun. Okey, ni contoh. Pastikan dijawab juga. Okey, kita untuk cantikkan kita punya page tu, kita nak letak dia di bahagian page yang lain selain nama murid tahun tu. Okey, ini untuk murid kelas kita kan. Okey, untuk cantikkan tu kita tambah di bawah ni, ada tambah ni, kita buat add section. Maksudnya kita letakkan untuk soalan section yang sebelah. Sekarang ni macam nama murid dan tahun ni di muka hadapan kertas soalan lah. Okey, section title ni kita akan letak di muka surat kedua. Okey, jadi kita namakan ni. Contohnya kita nak buat operasi mengira kan. Jadi kita buat operasi tambah. Okey, section.
Sama tu. Section title ni kita letaklah. Okey. Saya klik kat sini. Okey, tak apa. Kita buat tambahan kat sini. Okey, kita buat multiple choice. Okey, soalan dia. Contohnya, okey, ni contoh saja. Nanti cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh create sendirilah, buat sendiri ikut kesesuaian. Katalah kita pergi contoh soalan untuk tahun 1, tahun 2, tahun 1 ni, kita pergilah 4 tambah 5. Okey, kita letakkan jawapan kat sini. Pilihan jawapan. Kita letak 3. Okey, letak kat sini contoh ni, contoh ya. Okey, buat 3 pilihan. 3 pilihan jawapan. Pastikan ada satu jawapan betul lah. Cikgu, tuan-tuan dan puan, nanti ada pilihan betul pula macam mana kan. Okey. Okey. Seterusnya, okey, pastikan perlu dijawab. Require, letak kat situ. Okey. Kita nak tambah lagi soalan. Kita tambah lagi soalan. Contoh, saya bagi contoh, satu contoh lagi. Klik multiple tadi. Sama juga. Okey, soalan 2. Klik 2 kat sini. Okey, letaklah soalan apa. Setelah nak bagi soalan mudah-mudah. 6 tambah 6. Okey. Pilihan pertama letaklah. Tapi pastikan ada jawapannya. Okey, 14. Yang kedua. Bagi 3 pilihan jadilah. Okey, 3 pilihan saja. Okey. Lepas siap tu, macam saya katakan tadi, okey, perlu dijawab. Okey, untuk pastikan murid jawab, kita letakkan require kat situ. Okey, lepas tu kita nak buat operasi lain pula. Kita letak add section. Kita buat muka surat 3 lah. Ni ibarat macam muka surat 3. Okey, letak kat sini operasi tolak. Okey, section title ni nanti kita boleh letakkan lah. Contohnya tolak tanpa mengumpul semula. Okey, nanti kita akan tunjuk. Okey, lepas tu kita masukkan macam tadi juga. Multiple choice. Kita buat macam ni juga. Okey, buat satu balik. Lapan tolak 5. Okey, pilihan jawapannya. Masukkan 3 pilihan jawapan. Sudah memadai lah bagi budak tahun 1 ni. Okey. Mesti cikgu tuan-tuan tanya sebab apa, yang mana jawapan yang betul yang kita nak letak. Okey, itu nanti akan sampai nanti. Okey, seperti biasa, pastikan wajib dijawab. Letakkan kat situ, klik, jangan lupa. Okey, lepas itu, okey, saya bagi contoh satu lah untuk tolak ni. Nanti tuan-tuan boleh tambah lah, tambah kat sini, ambil multiple choice tu. Okey, tambah lagi. Okey, sekarang saya nak tunjuk, saya nak letak kat sini add section yang last ni. Saya cuma nak letak tahniah. Anda hebat. Okey, kata-kata perangsang. Okey, macam ni. Okey, bila dah siap macam ni, okey, lepas siap macam ni, kita submit. Okey. Okey, dia akan create kita punya form, creating form. Okey, lepas naik macam ni,
dia akan nampak copy link, view copy link. Kita boleh hantar, kita copy link tu hantar view form. Okey, sekarang kita nak tengok view form kita tu macam mana. Okey. Okey, nampak view form macam ni. Okey, ni dah view, cantik kan? Tapi kita nak bagi cantikkan form kita ni. Okey, kita back balik. Okey, kita klik kat form kita yang kita buat tu. Okey. Kita view form kita. Kita tekan edit kat sini. Okey, di sinilah kita nak cantikkannya. Kita ambil dekat sini, kat atas ni, nak warna ke apa nak apa. Okey, contohnya kalau cikgu atau tuan-puan ada image yang ada kat file cikgu, dalam handset cikgu nak letakkan image mana, murid kat image apa terpulang. Tapi kita ambil contoh kat sini yang ada kat sini, saya nak ambil. Okey, school and work and school. Pilih yang mana, ikut sesuai, ikut yang cikgu suka. Okey, macam saya ambil yang ni, insert saja kat situ. Okey, lepas tu kita term color, background color terpulang. Nak tukar yang apa tu, font pun kita boleh tukar kat font macam mana, terpilih lah. Okey, yang cantik. Kita pulang, saya ambil formal kan. Okey, kita apply. Okey, cantik kan. Okey, tak habis lagi. Okey, lepas tu kita nak pastikan bila murid jawab, kita nak letakkan markah bagi setiap point, markah bagi setiap soalan kita tu. Dan apabila habis jawab, markah automatik naik kat hadapan ke surat hadapan soalan tu, dan murid-murid dah tahu berapa markah mereka dapat. Okey, dia untuk buat macam tu kita kena tukar kepada kuis lah. Okey, kita klik kat 3 titik tu. Okey, tengok kat sini, kita ambil kat setting. Bila ambil kat setting, okey, channel presentation, ambil kat quizzes. Okey, make this a quiz. Okey, kita jadikan dia quiz. Barulah kita boleh tukar nanti. Okey, di sini respondent can see miss question, correct answer and point value. Okey, kita tekan save kat sini. Okey, bila kita tekan save kat sini, okey, kan tadi saya cakap kata kita tak letakkan dia punya jawapan lagi kan. Okey, kita letakkan jawapan. Okey, jawapan, kata jawapan ni, tak jawapan ni. Okey, kita klik. Okey, kita nak tambah point dekat sini kan. Okey, nampak point dekat sini, dah naik point. Katalah kita markah, kita bagi point dia, jawab betul je dapat 3 point. Okey, jawapan dia 9. Kita klik kat 9 kat sini. Done. Okey, begitulah seterusnya. Okey, soalan kedua, 6 tambah 6. Kita kena letak macam tu juga. Okey, 6 tambah 6 12. Tapi kita letak point dulu. Okey, dia nak kita letak point 3 juga. Okey, 6 tambah 6 12 kan. Kita klik kat sini. Done. Okey, mudah kan. Okey, lepas tu operasi tolak sama juga. Kita klik kat dalam ni. Okey, kita letak point dulu. Okey, 3 markah. 8 tolak 5 tinggal 3. Okey, dan okey, bila jadi siap tu, okey, kat bawah ni anda hebat kan. Lepas tu okey, dah siap kan. Bila dah siap, okey, siap. Kita back sebalik kat sini. Okey, kita back sebalik. Okey, kita view form kita. Okey, kita nak tengok balik. Okey, kita cuba jawab kita punya ni. Okey, kita nama dia.
Ali. Nak tengok kita semak balik kita punya form tahun 2. Next. Okey. Nampak tak tadi yang point yang letak ni? Okey, 4 tambah 5 9. 6 tambah 6 12. Okey, ni untuk operasi tambah. Nampak tak dia ada page baru untuk operasi tolak. Okey, kita next. Kita 8 tolak 4 dengan 3, 8 tolak 5 dengan 3. Okey, next. Okey, tanya anda hebat. Okey, yang ni kata-kata kita lah, terpulang lah. Cikgu dan tuan perempuan nak letak apa-apa kat situ. Anda cemerlang, tanya kena menjawab dengan tepat dan sebagainya lah. Lepas tu kita submit kat sini. Kita tengok kita nak tengok kita punya tu view score kita. Tu apa? Okey, 9/9 maksud dia Ali ni betul semualah 9/9. Okey, itu saja. Okey, lepas tu saya nak tunjuk macam mana tuan-tuan nak share. Okey, kita back balik. Okey, bila kita nak share, kita klik kat butang share ni. Okey, kita boleh copy link ni, kita boleh hantar kat mana-mana lah, mail ataupun Gmail, WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger. Okey, share kat mana-mana kan. Okey, kat sini share with Facebook apa semualah, Instagram. Okey, ni kita nak view form kita yang tadi. Okey, kita back balik. Sekarang saya nak tunjuk macam mana cikgu dan tuan perempuan nak. Okey, kita nak buat QR code. Saya bagi package, saya tunjuk macam mana nak buat Google Form, dan juga daripada Google Form tu kita boleh share guna macam-macam, share kepada Facebook semua, tapi kita nak share guna, kita nak buat Google Form ni dalam QR code. Dia memudahkan lagi lah. Okey, kita nak buat senang sahaja. Bila ada kita view form kita nampak dia punya tajuk dia kat atas ni, alamat dia ni kat atas ni, .google.com form ni kat atas ni, kita klik kat sini. Okey, dia nak kat sini. Nampak copy URL, kita nak copy URL pun boleh ke? Dia link dia, ataupun kita nak buat QR code, kita klik QR code. Okey, nampak QR code dia. Okey, bila QR code jadi QR code ni, kita boleh save kat galeri kita lah. Save to gallery. Okey, dah save kat galeri. Okey, saya nak tunjuk lagi. Okey, kita back balik, kita keluar dari sini. Kita tengok sama ada yang kita save kat galeri kita tadi masuk tak kat galeri kita. Okey, tengok kat galeri. Okey. Okey, nampak. Okey, dah ada kat sini. Bila ada kat sini, kita bolehlah tuan-tuan dan perempuan, cikgu boleh share ke mana-mana. Okey, nak hantar ke WhatsApp ke Facebook ke. Nanti bila murid kita tengok, murid kita boleh scan QR code ni. Dan siapa-siapalah boleh scan QR code ni. Lebih mudah dan lebih baiklah. Bukan saya kata copy link tu tak okey, link pun okey juga, tapi kita advancekan sikit kita punya ni. Kita buat terus QR code. Kan, untuk memudahkanlah. Cikgu boleh print, cikgu dan tuan-tuan boleh print dalam dalam kertas, lekat di dalam bilik kelas, ataupun boleh screenshot dan hantar kepada WhatsApp kan. Kalau share tu WhatsApp ke macam untuk memudahkan mereka murid ni ataupun sesiapa saja membuka inilah soalan yang kita buat tadi ni, form yang kita buat tadi. Saya harap apa yang saya tunjuk ini berkaitan dengan Google Form di dalam handphone, dan juga membuat QR code daripada Google Form tu memberi manfaat kepada cikgu-cikgu dan tuan-tuan dan perempuan. Sehingga berjumpa lagi. Dan sebelum tu, mohon tuan-tuan dan perempuan serta cikgu-cikgu klik share, tekan like, yang penting tekan butang subscribe tu,
serta klik butang notification untuk tuan-tuan dan cikgu-cikgu mendapat lagi maklumat ataupun share-share yang saya akan posting selepas ini berkaitan dengan apa-apa maklumat berkaitan pendidikan dan juga berkaitan dengan sesuatu yang memberi manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.